Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Baru Menteri sentuh tidak mahu over-regulate atau control. Saya nak penjelasan dari Yang Berhormat Menteri. Jika kita baca Seksyen 25, dia mengatakan sesiapa yang secara terus atau tidak terus atau langsung mengamalkan praktis tradisional dan komplementari akan terikat di bawah seksyen ini. Tetapi tadi Yang Berhormat Menteri kata you don't want to over-regulate. Jadi apa maksud Yang Berhormat Menteri? Sebab Yang Berhormat Menteri, saya tengok di seksyen 3, jika saya boleh baca, ia merangkumi dengan izin, preserve the mental and physical well-being. Jadi saya nak tahulah, seperti rakan saya Yang Berhormat Kota Melaka mengatakan tadi, macam medium-medium yang rakan saya pun telah terima rawatan dan berkesan. Jadi adakah mereka juga terikat dalam akta ini? Ataupun pengamal yoga is also mental well-being, physical well-being. Jadi semua pengamal yoga pun harus berdaftar ke? Saya minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Tok Intan. Saya nak jelaskan dalam tafsiran di sini, jelas telah menyatakan bahawa termasuk perubatan tradisional Melayu, perubatan tradisional Cina, perubatan tradisional India, homeopati dan terapi komplementari, dan masuk juga amendment yang kita nak bawa ni termasuk pengubatan Islam. Ini bidang-bidang utama dia. Kita tak dapat kawal semua, nak kawal selia semua. Tapi yang ada ini, kita ada badan-badan pengamal dia. Tadi Yang Berhormat Ketua Melaka tanya berapa badan pengamal yang telah diiktiraf oleh kerajaan bagi kementerian kita. Sekarang hanya 8 badan pengamal yang telah diiktiraf, dan badan-badan pengamal ini akan dilantik menduduki masuk dalam majlis yang akan ditubuhkan bawah akta ini, dan melalui majlis ini kita akan mengawal selia semua pengamal-pengamal perubatan tradisional yang ada sekarang. Dia seperti MMC lah, Malaysian Medical Council. Dia jaga semua doktor. Ada masalah doktor, disiplin doktor, negligent, apa-apa masalah, standards. Majlis ini kena pergi memantau dan memastikan, kerana mereka merupakan pakar dalam bidang ini dan boleh memastikan bahawa standard dapat dijaga. Termasuk Puchong yang tadi katakan, siapa yang menentukan kepakaran masing-masing. Saya rasa pertubuhan pengamal, kita ada pertubuhan pengamal, sekarang ada 8 pertubuhan pengamal. Mereka adalah merupakan pioneer in this traditional medicine dalam bidang-bidang yang mereka fasih. Minta penjelasan Yang Berhormat Menteri, Datuk Speaker, hanya berkenaan dengan isu Seksyen 3, hanya ringkas. Saya rasa masalah yang ditimbulkan oleh rakan oleh ahli berhormat daripada Tok Intan Bernas. Kalau kita lihat kepada definition dalam Seksyen 3, ianya it is very wide, Yang Berhormat Menteri. Oleh kerana ianya menyatakan practice of traditional and complementary medicine, dengan izin Datuk Speaker, practice of traditional and complementary medicine means a form of health related practice, very luas, designed to prevent, treat or manage ailment or illness, or preserve the mental and physical well-being of an individual. So that is the main part of it, and includes. Jadi maknanya apa yang disebut ni, these other areas where you talk about homeopathy and things like that, ianya sebahagian. But the first part of it is broader. So it may even include, as Tok Intan has said, even yoga. So the question is, adakah ini matlamat yang ingin dicapai oleh kementerian? Oleh kerana Yang Berhormat Menteri, saya minta maaf, oleh kerana ianya kelihatan seolah-olah ianya is contradictory with what you are saying. Pada satu masa kita kata kita tidak nak over-regulate and make it too broad, but on the other hand, kalau kita lihat definition dia, it is very broad and all-encompassing. Minta penjelasan. Okay, terima kasih Yang Mak Puchong. Memang dari segi pelaksanaan kita perubatan tradisional ni, yang pada akhirnya kepada kesejahteraan fizikal, kesejahteraan hidup kita. That is the purpose. Tapi yang kita nak kawal selia hanya dalam beberapa bidang yang telah kita sebutkan tadi. Kerana majlis yang kita wujudkan ini hanya majlis yang mempunyai pakar-pakar dalam bidang ini. Yang lain kita tak ada. Dan kita akan tambah dari masa ke semasa sekiranya perlu. Sorry, Yang Berhormat Menteri, kalau begitu maknanya definition di sini salah.
if we go by law, I understand that you're not from legal background, but if we go by law, kalau definisi ini menyatakan it includes, kalau kita lihat section 3, unless in this act, unless the context otherwise required, practice of traditional it means, so maknanya ada, and later on it says also includes. So it is the other way around, di mana ianya kelihatan the first part is much broader. And second part is just examples. So saya minta Yang Berhormat Menteri sekira dapat mungkin pandangan daripada Jabatan Peguam Negara, mungkin untuk kita tidak nak isu ini jadi satu perkara yang akan menjadi perkara yang bangkit daripada masa hadapan. Okey, terima kasih pandangan Yang Berhormat Puchong. Kita akan lihat kembali, tapi secara keseluruhannya semangatnya yang saya nak sebutkan tadi, kita adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyat dalam negara kita. Segambut ada menyatakan tentang penjelasan Berhormat Menteri. Ya. Ya, saya menyambut baik apa yang dibangkitkan oleh Berhormat berkenaan pengiktirafan doktor kita terhadap pengamalan tradisional ini. Tapi saya sebenarnya telah meminta pandangannya pengawal tradisional dan mereka menyatakan bahawa biasanya pihak hospital hanya merujukkan kes pesakit yang sudah tak boleh diubat lagi, baru membenarkan mereka untuk memasuki hospital untuk memberi rawatan tradisional. Jadi mereka kata itu tidak wajar, itu tidak memandang berat atau mementingkan peranan yang boleh dimainkan oleh mereka. Kalau pesakit tak boleh diubat lagi, baru rujuk. Itu kurang bermakna bagi mereka. Itu spesifik. Apabila saya bangkitkan berkenaan rang undang-undang ini akan dibangkitkan, dia kata perkara ini patut dibangkitkan dan saya nak juga tahu apakah taraf pengiktirafan yang akan diberi. Saya rasa banyak ahli yang telah diberi. Apakah ia akan di mana apabila seorang pesakit berada di hospital kerajaan contohnya, apakah mereka akan dimaklumkan mereka mempunyai alternatif untuk tradisional? Kalau mereka mahu, mereka boleh pengamal tradisional boleh dibawa masuk. Apakah ini akan pengiktirafan sedemikian akan diberi juga kepada pengamal tradisional selepas penguasaan rang undang-undang ini? Soalan yang sama. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Berkenaan dengan soalan ini, saya rasa kementerian seharusnya ada satu dasar yang jelas berkenaan dengan peranan perubatan tradisional dan komplementari ini, di mana di hospital-hospital kementerian yang adakan perkhidmatan tersebut sama ada PTK ini selari atau menjadi alternatif kepada perubatan moden ataupun PTK ini merupakan satu adjunctive treatment kepada perubatan moden. Sebab saya rasa ini agak penting sebab soalan yang dibangkitkan oleh Batu Gajah ini memang menunjukkan bahawa tidak jelas apakah peranan PTK ini. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Kuping dan Yang Berhormat Batu Gajah. Saya setuju bahawa rujukan yang dibuat tu jangan dibuat pada hari-hari yang tak boleh diubat baru nak kita rujuk pada PTK, perkhidmatan tradisional dan komplementari. Sebenarnya perubatan tradisional komplementari lebih menjurus kepada pencegahan. Kalau kita menggunakan tradisional dengan baik, dia lebih menekankan dari segi kesihatan dan pencegahan. Kalau dah teruk sangat tu, kita kena pergi kepada modern medicine, western medicine. Apa yang dikatakan oleh Gopeng tadi, kita memang ada dasar. Kita bahawa sekarang dari segi perubatan tradisional dan komplementari, dia bukan alternative medicine. Kita tegaskan, it is not alternative. Kalau alternative, then we can choose whether western medicines or this traditional medicine. It is a complementary medicine. Oleh itu kita selalunya menyarankan rakyat menggunakan perubatan sekarang, kesihatan, perubatan medical yang ada sekarang, dan itu tradisional dan komplementari sebagai satu komplementari untuk menjaga kesihatan rakyat kita dengan lebih baik lagi. Yang Berhormat, berhubung dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Segambut, berhubung dengan fasa 53 dan 54, ada perbezaannya Yang Berhormat Segambut. Pasal 53 memperuntukkan pegawai diberi kuasa untuk memeriksa sesuatu premis dan merampas bahan bukti setelah memohon waran daripada magistrate sebagai hasil daripada siasatan yang telah dijalankan.
pasal ini memperuntukkan kuasa yang akan digunakan dalam aktiviti serbuan. Aktiviti serbuan susulan daripada siasatan yang menyeluruh ke atas sesuatu kes. Iaitu siasatan telah dibuat dan kita perlu adakan serbuan, kita perlukan magistrate court punya order. Tapi bagi pasal 54, dia bukan serbuan. Dia adalah merupakan memberi kuasa secara umum kepada pegawai, diberi kuasa untuk masuki premis perkhidmatan traditional company untuk tujuan pemeriksaan secara rutin, dan sekiranya terdapat kesalahan ditemui, bahan-bahan yang berkaitan boleh diambil untuk tujuan kajian. Dia only can take sample. Dia tak boleh rampas. Dia hanya boleh mengambil sampel dan juga membuat siasatan, dan kemudian sekiranya nak buat serbuan dan juga merampas bahan-bahan dalam syarikat itu perlu mendapatkan court order. So ada perbezaannya. 53 and 54. Penjelasan? Ya. Terima kasih. Saya minta Menteri menjelaskan clause 54. Apakah langkah-langkah kementerian untuk mencegah pegawai yang berkuasa menyalahgunakan kuasa yang diberi di bawah clause 54, dan juga 54 ini dia kata pegawai berkuasa berhak mengambil sampel. Di sini dia tidak kata sampel hak saiznya sampel berapa, adakah 1 tong atau 1 lori sampel. Itu saya minta penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa kita semua fahamlah, kalau pegawai itu dia salah guna kuasa, pegawai kena ambil tindakan. Kalau sampel tu is sampel lah, dia tak boleh ambil satu syarikat punya barang semua dia keluar, tak boleh lah. Itu kena gunakan court order, kita kena jelaskan itu. Berhubung Minta dengan penjelasan. fasa Muhammad Menteri. Ya. Ya maaf ya, terima kasih. Saya ingin balik kepada soalan tadi yang saya bangkitkan. Mungkin yang Muhammad Menteri boleh jelaskan sebab perkara ini sangat penting. Sebagai contoh, seorang pesakit di hospital kerajaan sekarang yang sedang menerima rawatan di hospital kerajaan, kalau dia mahu agar pengamal tradisional dibawa masuk memberi rawatannya di dalam hospital, apakah ini akan dibenarkan oleh hospital kerajaan? Selepas pengokosan rang undang-undang ni, sebelum ni hanya hospital rujuk kepada pesakit kepada pengawal tradisional, tapi dengan pengokosan, apakah boleh pesakit menerima rawatan serentak jika pesakit memohon agar pengawal tradisional dibawa masuk ke hospital kerajaan? Terima kasih Yang Berhormat Wali Gajah prihatin tentang pesakit Dan kita. sama ada pesakit akan dimaklumkan haknya untuk boleh mengambil Bawa masuk, ya. Ini dua Bawa perkara. masuk Terima pengamal kasih. tradisional. Yes. Saya rasa yang kalau dahulu kita tak tahu kualiti dari segi pengamal tradisional kita. Dengan adanya rang undang-undang ini, kita dapat pastikan kualiti dan perkhidmatan yang teratur. Kita harap dengan penerimaan yang lebih baik daripada pengamal-pengamal Western medicine yang ada sekarang, memang kita akan kaji balik prosedur, standard operating procedure yang sekarang ada. SOP sekarang ada memang tak benar kan, kerana tidak tahu kualiti dari segi traditional medicine. Tapi saya yakin dengan adanya rang undang-undang ini, kita akan kaji balik kita punya SOP agar kita membolehkan bahawa perkhidmatan tradisional boleh diselaraskan dengan perubatan sekarang yang sedia ada sekarang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa isu yang dibangkitkan di sini adalah ini. Kalau kita sedia untuk mendaftarkan mereka ini sebagai orang yang diiktiraf sebagai orang yang boleh mengamalkan perubatan, if the government is prepared to accept and register them, bukankah kita juga sedia menerima bahawa mereka itu cukup wajar untuk juga merawat pesakit di hospital? Itu menjadi isu dia. Kita tidak nak satu keadaan di mana parlimen menggubal satu undang-undang di mana kita mengiktiraf orang-orang ini sebagai pengamal perubatan yang berkebolehan, tetapi sebaliknya kata kita tidak confident untuk menghantar mereka ke hospital dan sebagainya. So I think we have to make up our minds. If we are going to pass a bill where we are going to say to the people that we believe that they are to be registered, then I think it should be people who are safe enough to go to hospitals as well dengan izin.